العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa, kaki tangan, pegawai Masjid Datuk Kelana Pitra Mubarak Al-Hajj, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi jilid ke-19 pada bab yang ke-14, bab ma jaa an-nadalla 'alal khairi kafa'alih. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya orang yang menunjuk atas satu kebajikan itu seperti orang yang membuatnya. An Anas bin Malik qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu falam yajid indahu ma yahmiluhu fadallahu ala akhar fahamalah fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala inna dalla 'ala al-khairi kafa'ilih. Rawahu Tirmizi, hadis gharib. Daripada Anas bin Malik katanya telah datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki minta kenderaan padanya, maka tiada didapatnya di sisinya barang yang boleh menanggung akan dia, maka ditunjuk atas orang lain, maka ditanggungkannya. Maka datang ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikhabarkannya, maka sabdanya iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang yang menunjuk atas kebajikan itu seperti yang memperbuatnya. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kita dah bincang dah berkenaan dengan hadis ini, yang mana dalam hadis ini dinyatakan bahawa kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang demikian, iaitu mana-mana orang yang menunjuk atas satu-satu kebaikan dilakukan oleh orang tersebut, maka kita pun mendapat ganjaran yang sama. Yang demikian itu ialah memecut seseorang daripada umatnya, iaitu umat Islam itu, agar biar suka menunjukkan saudara-saudaranya kepada amal kebajikan dan menyiarkan pengetahuan supaya dapat seorang itu yang demikian itu kemudian daripada maunya akan perbendaharaan yang kekal, daripada pahala yang tiada berkesudahan dan nikmat yang tiada berputusan. Kita berhenti setakat tu pada perbincangan yang lepas. Dan disebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ulama-ulama kepada mengumpulkan apa bahas mereka itu pada ilmu agama dan menyiarkannya dengan kitab-kitab supaya umum faedahnya. Jadi dia kata hal keadaan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu menyuruh ulama tadi itu faham
berkenaan dengan hukum agama. Jadi tidak dapat tidak mana-mana ulama yang faham hukum agama tadi tu, mereka ni akan mengumpul, akan bahas mereka itu pada bab kitab-kitab dan sebagainya. Dan disebutkan hal keadaan berkenaan dengan ulama tadi tu, tidak dapat tidak ulama ni merupakan warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya dengan arti kata bahawa ulama itu merupakan pewaris Nabi sallallahu alaihi ulama itu merupakan pewaris nabi-nabi, dengan arti kata bahawa ulama tadi itu iaitu orang yang berilmu tadi itu, dia ni akan menunjukkan ke arah kebaikan kepada orang-orang Islam yang berada pada mana-mana zaman. Selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman khalifah dan sebagainya, tuan-tuan, maka ramai lahir ulama-ulama tadi tu, ulama-ulama ramai lahir. Ulama-ulama tadi tu ramai lahir kerana apa? Nak menunjukkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia akan bawa tadi tu. Kerana disebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanya sahaja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi takut tu takut kerana apa? Takut kerana perintah-perintah Allah tu bukan senang nak dibawa. Begitu. Dia takut akan perintah Allah tu bukan senang nak dibawa. Jadi bila dia nak bawa perintah-perintah Allah tadi tu, larangan-larangan Allah untuk dikhabarkan tadi tu, maka berkenaan dengan hal tersebut tadi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ulama-ulama mengumpulkan apa bahas mereka itu. Makna kata dengan arti kata, hang takut dengan Allah, berkenaan dengan perintah Allah, berkenaan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala ni, maka dibahaskan kepada masyarakat. Begitu. Dibahaskan kepada masyarakat untuk diambil oleh masyarakat itu manfaat-manfaat akan ilmu daripada ulama-ulama tadi itu. Begitu. Dan mengumpulkan apa bahas mereka itu pada ilmu agama. Jadi tentang dengan arti kata ulama kita ni dia akan bincang berkenaan dengan ilmu agama. Jadi dia bagi tahu siap kan pada ilmu agama. Bahas mereka itu pada ilmu agama. Habis itu kalau keluar konteks daripada ilmu agama, keluar konteks daripada ilmu agama, tapi nak ditahu berkenaan dengan apa yang dibahaskan tadi tu, sekiranya ilmu tadi tu bukan bersangkut paut dengan ilmu yang dinamakan ilmu akhirat tadi tu, ilmu syariat tadi tu, ilmu berkenaan dengan akhlak tadi tu, ilmu berkenaan dengan tauhid tadi tu, dia tak bersangkut pun dengan perkara tersebut, maka itu ilmu dunia. Maka ilmu dunia tu tidak ada masalah atas dia. Kalau orang lain pun yang merupakan ahli kepada perbahasan tersebut, contohnya kaunseling, psikologi dan sebagainya, tuan-tuan, matematik dan sebagainya, maka itu tidak terkait sangat dengan berkenaan dengan perbincangan syarak, sekiranya perkara tersebut tiada berkaitan. Sebagai contoh matematik, kita kata ada kaitan tu dengan faraid, tapi perbincangan bukanlah faraid. Perbincangan dah berkenaan dengan matematik, ilmu sekian-sekian, matematik tambahan ke apa ke, itu ilmu dunia. Jadi dia nak bahas macam mana terpulang pada dia. Tapi kalau ulama tadi tu, kalau dia kena bahas tadi tu, ilmu tadi tu ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam, dan dibahas tadi tu dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, begitu. Tidak boleh simpang siur dan sebagainya. Jadi ada tak daripada kalangan kita guru-guru yang hanyut dalam berkenaan dengan ilmunya? Ramai. Kalau dia betul berkenaan dengan memahami ilmu tersebut, maka dia akan sampaikan berkenaan dengan ilmu yang dikatakan syariat, ilmu yang dikatakan tauhid, ilmu yang dikatakan tasawuf, berdasarkan manhaj tertentu. Tetapi kalau sengaja dia luar daripada tu, cerita berkenaan dengan tauhid tapi tak ada kena mengenal dengan tauhid, dia mengajak tauhid tapi bukan tauhid, ada daripada kalangan kita ni, tuan-tuan, takut lagu tu lah. Kalau lagu tu lagu mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata kat sini berlaku lagu tu, tuan-tuan kena pastikan dia ada tauliah ke tidak daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi kalau daripada situ kita boleh tahu dah berkenaan dengan apa yang nak diajarkan dia. Kalau macam saya punya pengkhususan fiqah. Pengkhususan saya fiqah. Jadi kita akan bincang bab fiqah lah, bab ilmu fiqah dan sebagainya. Saja nak mengajar tauhid, saya tak mengajar. Tapi kalau ustaz tu dia mengajar tauhid, tiba-tiba dia tak cerita tauhid, dia cerita bukan fiqah pun, tidak cerita berkenaan akhlak pun, cerita benda hal lain, bahaya. Sebab kita nak dapat manfaat di tempat yang bermanfaat, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada ilmu agama, dan menyiarkannya, iaitu menyiarkan ilmu agama tersebut.
Kemudian disebutkan dan menyiarkannya dengan ilmu agama tersebut, dan juga menyiarkannya dengan kitab-kitab supaya umum faedahnya. Dengan kata tuan-tuan nak beritahu kepada kita bahawa kalau kita faham ulama-ulama ni tuan-tuan, mereka ni tidak mati dalam keadaan yang mati tanpa menulis apa-apa. Dan disebutkan berkenaan dengan ulama tadi, bahkan ulama yang buta sekalipun mereka akan meninggalkan ilmu-ilmunya dengan tulisan. Dia buta macam mana, dia akan suruh anak murid dia tulis. Akan tulis, anak muridnya tulis dan sebagainya. Jadi kita katakan kitab-kitab tu supaya umum faedahnya, kita ambil faedah daripada kitab-kitab tersebut, ulama-ulama tersebut. Sebagai contoh yang kita baca ni tuan-tuan, karangan Syekh Ibn Marbawi. Syekh Ibn Marbawi Syekh Ibn Marbawi ni tuan-tuan orang Melayu kita. Orang Melayu kita duduk ke Arab tuan-tuan lama. Jadi tuan-tuan dia bawa keluar berkenaan dengan kitab Bahrul Madhi. Bahrul Madhi ni berapa jilid? 22 jilid. Kalau bahasa Arab tuan-tuan, dia letak, maka saya dalam Jawi ni tuan-tuan, kitab Jawi Bahrul Madhi yang ada perkataan Bahrul Madhi tu, maka dekat situ tuan-tuan dia ada sebelah kitab tapi ada 22 jilid. Satu kitab ada 2 jilid. Kemudian di melayukan, dirumikan tuan-tuan, dia jadi lagu ni. Jadi kat sini tuan-tuan dia jadi 22 jilid. Ini jilid 19, 20, 21, 22 jilid. Tuan-tuan bayangkan buku tebal ini ada 22 dia tulis. Jadi kita kata lagu meja ni ada kot 22, kecil sikit kot. 22 jilid orang tua tu tulis. Untuk siapa? Untuk orang Melayu. Sebab kitab Bahrul Madhi ni dia bukan untuk nak ajak kepada orang Arab, tak ada. Dia bukan nak ajak kepada orang Arab, dia nak ajak kepada orang Melayu ni supaya ambil tahu. Supaya ini disebutkan supaya umum faedahnya. Syekh Marbawi pun dia buat benda tu, dia tulis berkenaan dengan hal tersebut. Dia tulis saja kan tak untuk diambil manfaat akan hal tersebut. Jadi kita pembaca tuan-tuan, dia dapat buta je pahala. Dia dapat buta je pahala. Dalam kubur dapat pahala. Sebab apa? Kita mengajak berkenaan dengan kitab yang dia tulis tadi tu, ambil faedah dah. Ada satu hamba Allah tanya saya, dia kata, "Ustaz, habis kamus Marbawi." Kamu Marbawi tu. Kadang-kadang anak kita tuan-tuan sekolah agama mana, sekolah agama Ampangan, guna kamu Marbawi, betul? Ada guna kamu Marbawi. Dia tak makan royalty sampai sekarang pun. Tak makan royalty. Tuan-tuan, hal keadaan tersebut. Kita tuan-tuan album tak terjual lagi. Kalau bukan album lah, buku lah. Buku tak terjual lagi. Dah tanya penerbit dah, royalty saya berapa? Padahal buku dia laku pun tak tuan-tuan. Hak ni tuan-tuan satu Malaysia guna tuan-tuan. Tak kira daripada utara, memang utara penuh daripada pantai timur pun guna kitab yang sama tuan-tuan. Sampailah ke selatan, sampai kita Negeri Sembilan guna kitab yang sama. Tuan-tuan, ni kitab kamus tu bukan sini ya tuan-tuan. Anak-anak kita yang mengaji dekat Mesir pun duk bawa kitab tu juga, kamu Marbawi tu. Sebab apa tuan-tuan? Kamus tu lengkap. Orang Melayu tulis ni, orang Melayu yang faham bahasa Arab, duduk ke Arab, duduk berkawan dengan orang Arab tuan-tuan, dia tahu nak perkataan apa, dia tulis tuan-tuan. Dia bagi disebut tuan-tuan berkenaan dengan kisah dia lah, daripada telinga ke telinga. Tuan-tuan disebutkan bahawa orang minta kepada dia nak upgrade. Kamu Marbawi tu nak upgrade. Kamu dia tuan-tuan, kamu lama bukan ada apa pun, cuma nak upgrade bagi cantik sikit. Mungkin ada perkataan-perkataan yang apa ke nak dimasukkan ke bagaimana ke. Dia kata kalau hang nak, hang buat sendiri. Sebab dia buat tadi tu bukan tujuan untuk nak dia untung. Faham tak tuan-tuan? Orang sekarang tulis buku nak untung. Satu buku berapa ringgit saya boleh dapat? Satu buku je boleh dapat 5 kubang. Sebagai contoh royalty dah. Okey, 10 buku dah 5 ringgit. 100 buku, tuan-tuan dia kira aku itu. 1000 buku, 100,000 buku, macam mana pula you dapat? Untung ni. Nampak? Dia nampak aku duit. Syekh Ibn Marbawi dia tak nampak aku duit. Dia buat benda kamus tadi tu untuk apa? Anak Melayu. Orang Indonesia pun guna. Orang petani yang mengaji dekat Thailand pun guna kamu Marbawi ni. Bila kita tanya dah berkenaan pasal apa you guna, pasal apa hang guna kamu, dia kata lengkap. Lengkap ni kamu ni. Orang dia kata orang Melayu tulis ni. Dia kata macam mana orang tua ni boleh tulis kamus yang setebal itu tuan-tuan. Tentang hakikat dah. Bila ditanya kepada dia, untuk manfaat anak Melayu kita. Tak harap apa, tak harap royalty ke apa ni. Manfaat tuan-tuan, dia kata apa? Supaya umum faedahnya dapat manfaat. Jadi anak-anak kita tuan-tuan kadang sampai ke besar duk guna kitab yang sama tuan-tuan, dapat pahala buta. Apa lagi yang kita mau?
Hakikat tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tengok kita Syekh Marbawi, saya bubuh tuan-tuan yang Jawi punya lah, pak mertua main rumah. Dia kata ni kitab apa? Kitab Arab kah? Tak ada. Ni kitab Melayu. Dia kata Melayu pun ada kitab macam ni. Ni Syekh Marbawi. Dia kata tu dekat Kuala Kangsar tu. Pak mertua betul. Dia kata dekat atas jalan Kuala Kangsar nak pergi taping tu. Ya, betul. Dia kata orang tua tu tulis banyak ni. Ya. Dia kata terbaik orang tua tu hidup lagi kah? Tak dah. Kita kata tak dah. Dia boleh tulis. Ni orang Melayu kita tulis. Untuk orang Melayu. Tapi tak ambil manfaat. Tuan-tuan, apa lagi? Sayang tuan-tuan, kadang saya duk mengajar kan, hampir beberapa buah masjid saya kira kan, kat 10 buah masjid saya guna kitab Bahrul Madini. Ada yang guna jilid lain lah dan sebagainya tuan-tuan. Tapi apabila kita guna kan, dia punya rasa zuk dia lain macam. Sebab apa tuan-tuan? Orang tadi dia tulis ikhlas. Bukan tak mau guna buku biasa, boleh guna buku biasa. Tapi bila baca ni tuan-tuan dia rasa. Bila rasa tak tahu rasa tu main daripada mana, tapi kita rasa macam nikmatnya baca orang tua ni punya kitab. Sampai kadang kita pun tengok, kita kata ya Allah Tuhan kan, yang hang bagi ni manfaat orang tua ni dapat pahala buta je kan, dapat pahala buta je. Wallahualam. Kita macam mana? Kita tuan-tuan, kalau tak boleh menulis tuan-tuan, kurang-kurang kita bacalah kitab-kitabnya. Itu je. Tak boleh menulis, kita baca kitab-kitabnya. Katalah tak boleh baca kitab Quran, bacalah. Paling kita kata paling kena baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Memang manfaat Quran tu sebagai syafaat atas kita. Alhamdulillah selesai atas kita. Habis tu kitab-kitab ulama ni untuk dibaca. Kitab-kitab ulama tadi tu kita baca, kita ambil manfaat dan sebagainya tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita kata dengan anak bini kita, kita tertarik tuan-tuan, tak payah buku Ustaz ni lah, ada buku apa nama yang Ismail Kamus punya, Indahnya Bersyariat, Indahnya Hidup Bersyariat. Dan dia satu buku yang bagi saya family book punya buku. Family book. Nah, kita kata sebab apa tuan-tuan? Dia bukan tulis untuk hurai panjang-panjang lah apa, tak. Dia hurai pendek, sekadar nak faham, nak ngaji betul, cari ustaz. Tapi dia ada gambar lah. Gambar tu yang seronok tadi tu. Jadi sebelum kita tidur, apa salahnya kita panggil bini kita, duduk sebelah ni, ini tengok cerita apa, cerita Melayu apa, titipan apa kah? Titian apa? Saya pun tak tahu. Titian kasih kah apa kah? Saya pun tak tahu. Yang saya tahu pelakon dia Zul Arifin. Itu maghrib punya lah. Yang malam-malam tu apa? Patah sebelah sayap ke apa kah? Habis ustaz tengok juga, tertengok. Sambil-sambil tengok tuan-tuan. Nak kata lagu mana sambil-sambil kita ambil buku tadi ni tuan-tuan. Ni aku baca satu muka, kita kata ada. Saya baca satu muka ni. Dengar. Ni berkenaan dengan bab solat. Bab solat. Jadi kita kata berkenaan bab solat tu, yang pertama berkenaan dengan diri betul. Apa yang dimaksudkan dengan diri betul? Dia hurai satu-satu. Dia bagi contoh gambar. Nampak gambar ni? Tunjuk ke anak pula, anak kecil kita umur 6 tahun tu. Nampak gambar ni? Nampak. Jadi berdiri betul. Nak semayang berdiri betul. Anak kita duduk otan sekali. Jangan main-main ni. Berdiri betul. Ni kan gambar dah tengok semalam. Dah. Jadi tuan-tuan, apa salah sampai bab zakat, sampai bab haji, semua ada dalam tu. Tapi nak habiskan tu tuan-tuan, daripada saya start kahwin, beli tuan-tuan buku tu, sampailah tak habis-habis. Satu malam semuka, satu malam kadang-kadang tak sampai semuka 4 baris. Yang mengajak dah pula ustaz. Orang rumah kata dekat masjid cukuplah ceramah dah, takkan dengan kita pun nak kena ceramah juga. Kita kata nasib kat hang. Alang-alang tadi tu. Sebab saya guna bawa Safidatun Najah. Sekali tuan-tuan, sekali ingat saja Indahnya Hidup Syariat tu. Kita bawa mata ni, kita baca, nampak dalam kitab ni dia hurai lagu mana. Dia kata oh lagu ni lagu ni asyik ada gambar. Cukup cantik tuan-tuan. Bagus. Satu. Yang kedua, buku yang bagus saya pernah ada tuan-tuan, Syama'il Muhammadiyah, Telaga Biru ke mana kan? Syama'il Muhammadiyah. Gambar ada tu yang sonok tu. Buku ada gambar ni sonok tuan-tuan. Sonok sebab anak-anak boleh tengok. Tapi buku yang kita kata Bahrul Madini tak ada gambar. Tapi kalau orang mengajak ni tuan-tuan, kita boleh tergambar. Itu kan. Sebab apa tuan-tuan, pengarang dia tulis dengan ikhlas. Tadi tu. Hal lain tu tulis tuan-tuan, dia bagi gambar supaya kita nak faham. Kita pun tengok, oh ini pedang Rasulullah. Oh ini topi Rasulullah. Oh ini baju besi Rasulullah. Oh ini yang dinamakan tamar. Oh ini yang dinamakan rutab. Baru kita tahu. Kita tuan-tuan semua kita panggil kurma. Orang Melayu kita. Semua kita panggil kurma. Rupanya itu bukan kurma, itu rutab. Yang ni pula dipanggil tamar. Baik kat Melayu kita jadi kurma. Orang Arab pun kita pening kepala, ni kurma ni berapa dia pun? Kurma. Mai pula kurma pula tuan-tuan. Jadi dia tunjuk gambar satu-satu. Bila masa jadi rutab, bila masa jadi kurma, dia bagi tahu satu. Makanan Rasulullah kalau kambing bahagian mana? Dia tunjukkan tuan-tuan. Syama'il Muhammadiyah.
Ni Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan, yang hadis kita baca dalam Bahrul Madi ni syarah mukhtasar Sahih Tirmizi, Imam Abu Isa At-Tirmizi punya tulisan. Yang Syama'il Muhammadiyah ni Syekh Marbawi ni tuan-tuan, dia bawa ambil daripada mukhtasar Sahih Tirmizi tadi tu, dia bawa letak dalam kitab dia huraikan pula. Dia ambil tuan-tuan. Jadi kita kata kita tengok pun cantik, buku family juga tuan-tuan, yang Syama'il Muhammadiyah yang ada gambar tu. Jadi orang anak-anak kita pun tengok, oh okey ni tuan-tuan. Kita bukan pandai mana pun, tapi jangan jadi bodoh, faham tak? Kita dah lah tak pandai, jangan jadi bodoh. Jadi kitab tadi tu letak kat rumah, kita baca sama-sama tuan-tuan. Kalau aku tak boleh baca pun hang baca, aku dengar sambil-sambil tengok TV tu, kita dengar. Benda tak mahal pun tuan-tuan. Buku tu lebih kurang tak sampai RM100. Saya ada CD lagi, tak sampai RM100. Kalau yang kita kata indahnya hidup syariat, RM50 lebih. Sekarang ada yang pen kecil sikit, RM50 lebih. Rokok boleh beli satu hari RM17. Rokok boleh beli tuan-tuan. Saja sebut tuan-tuan, jangan marah saya, muka ketat. Rokok boleh beli satu hari RM17, 2 hari RM34. Tuan-tuan, 3 hari dah jatuh dekat RM50. Tuan-tuan, ni rokok RM50 3 hari. Kita baca tu tuan-tuan, buku start daripada saya kahwin sampailah tak habis-habis, 6-7 tahun kahwin dah tuan-tuan, tak habis-habis. Untung tak? Untung. Rokok sehari habis tak? Yang kita baca tu dapat manfaat dah, dapat ganjaran pahala kat kita. Buta je ni ambil manfaat. Jadi ulama-ulama dia tulis tuan-tuan untuk bagi kita faham. Apatah lagi yang kitab lama-lama jangan ditinggal. Sebab itu kita kata banyak ustaz-ustaz kita mengajak kita kitab pondok ni tuan-tuan, mengajak dengan rasa. Sebab tu kita kata jangan ditinggalkan. Kadang-kadang saya mengajak rumah saya kita lama ni, dia pun kata, kenapa orang tua tu tulis lagu tu? Nak bagi hang faham. Dia kata benda tu satu baris cerita je, bukan main, macam-macam ada. Kita kata itu yang dinamakan seni. Bila dia nak bagi tahu kepada orang, sebab dia nak cerita panjang detail tak sempat. Dia cerita tentang bagi pendek, nak bagi kita faham. Lagu tu contoh. Sama. Kemudian dia bagi tahu hal keadaan dan besar tikasannya sepanjang-panjang hidup, dan kemudian daripada maut, dan biar suka bersungguh-sungguh memberi nasihat dan mesyuarat dan menyuruh dengan berbuat baik dan menunjuk atas kebajikan. Jadi Syekh Marbawi dia kata apa hal keadaan tadi tu, dan biar suka bersungguh memberi nasihat. Dibuat kebaikan tadi tu kepada orang, bagi tahu kepada orang, nasihat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu atas buat baik dan takwa. Kita bagi kat dia berkenaan dengan kebaikan tadi tu, dia pun ikut dapat kebaikan. Hakikatlah mudah. Lagu tu kita faham. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata, hakul muslim 'alal muslim sittun. Wa idza berkenaan dengan apabila satu-satu orang minta nasihat kepada kamu, fansahlah, maka kamu nasihatlah kepada dia. Apa nasihat dia? Mesti ada nasihat agama. Ad-dinu nasihah, Nabi kata. Agama itu nasihat. Jadi nasihat yang dimaksudkan adalah nasihat-nasihat yang berkait dengan agama untuk kita habaq kepada orang. Pagi malam ni ada kuliah Syekh, kita pergi, alhamdulillah rezeki. Tuan-tuan, kadang-kadang benda basic lah. Kadang ni audio kuliah kita nampak dia letak kamera kita macam biasa, letak kamera tak tuan-tuan, orang duk tengok. Sahabat-sahabat kita duk tengok tuan-tuan, guru audio kuliah tadi tu duk tengok, mereka pun cek tuan-tuan, dapat 500 malam ni yang view, 500 view. Rupa-rupanya yang tengok betul-betul duk tekun tuan-tuan, duk tengok live kita lebih kurang katalah ada dekat 30 orang, 40 orang. Dia tak dapat main masjid, dapat manfaat. Saya pun kadang-kadang tuan-tuan, kita nak ke mana-mana jauh tuan-tuan, kadang kita tengok live tuan-tuan, tekan live lah, kita dengar bukan ada apa, daripada kita ambil info kita guna kepada maksiat ni. Jadi kita kata audio kuliah dah mandu kita. Kita pun dengar sambil mandu, dapat manfaat. Dapat manfaat pula tuan-tuan. Kita kata lagu tu, dia dapat kebaikan, kita pun dapat kebaikan. Contoh basic, bukan ada apa tuan-tuan. Ini yang agama ajak kepada kita. Jadi dia kata apa? Orang minta nasihat, kita bagi nasihat. Orang tak minta nasihat pun, kita bagi nasihat. Sebab nasihat itu tidak berbayar. Nasihat tak bayar tuan-tuan. Kita bagi tahu orang kebaikan, tak bayar. Kita pun tak mengharapkan bayaran tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ingatlah, apa yang kita nasihat kepada orang kebaikan tuan-tuan, kita dapat pahala betul. Apa lagi kita apa? Tapi kita ni tuan-tuan buat baik dengan orang nak dapat benda. Dan dah tolong kau dah, dan nasihatkan kau dah, takkan tak dapat apa-apa kat dia. Sikit pun takkan tak ada ni.
Dan orang kita mengharapkan sesuatu, betul tak? Tuan-tuan, orang kita itu kita kata nak harapkan manusia tu sedua harap manusia lah. Kita tunjuk dia ke arah kebaikan pun okey lah tu. Kita kata benda basic lah, harap kebaikan. Ada orang tanya, ustaz ni macam mana Allah ni ustaz, saya nak pergi haji tahun depan, boleh tak? Bawa keluar. Dia viral kan tuan-tuan. Dia berkata apa, sekarang rayuan dah boleh dibuat. Kita bagi tahu dah, rayuan ni dah boleh buat ni. Dia pun betul ustaz, betul. Surat rayuan macam mana nak buat? Tanya kita pula. Kita bagi tahu, ni contoh surat rayuan saya. Haji pergi tengoklah, haji tengoklah. Tengok ayat macam mana kau. Ustaz tolonglah buat kan. Kita pula kena buat. Kita pun tap bagi kat dah. Dia pun pergi dekat tabung haji tu tuan-tuan, dia pergi submit dekat apa nama Ustaz Zul kita tu. Bagi tuan-tuan, Ustaz Zul kata okey, nanti kami hantar kepada bahagian domestik tabung haji tu. Haji dengan risau. Tu dapat haji tahun ni. Kita dapat pahala tuan-tuan. Dia duk buat haji ni. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak bagi tahu dia berkenaan dengan surat rayuan, dia tak dapat pergi tahun ni. Tapi dek kerana kita tuan-tuan, dia dapat pergi tahun ni. Okey, cukuplah. Ni tak payah. Ni cik beritahu. Dan yang tolong typekan surat kau dapat pergi kan, kurang-kurang ni dia minta pula air zam-zam 5 liter. Orang tu pun dapat 5 liter tuan-tuan kan. Lepas tu dia minta kurma lagi, minta itu, minta ini, apa semua. Dia kata geram sangat. Kalau lu aku bagi kat hang kain ihram lah, buat kain kapan hang. Kita kata besok pengurusan jenazah, dia geram sangat ni. Janganlah gitu. Kita kata kita bagi nasihat, jangan mengharapkan apa-apa. Dia dapat rezeki dia. Kita ni tuan-tuan, alhamdulillah rezeki kita. Rezeki kita sama. Jadi dia kata apa lagi? Dan dan mesyuarat dan menyuruh dengan berbuat baik kan. Kita suruh orang buat baik tadi tu kerana apa? Nabi kata tadi tu, innad dalla 'alal khairi kafa'ili. Sungguhnya apabila menunjukkan orang itu atas satu kebajikan, maka ia seperti membuat kan kebajikan tersebut tadi tu. Dan menunjuk atas kebajikan, dengan arti kata kita tunjukkan dia ke atas kebajikan tadi tu. Ke atas kebaikan-kebaikan tadi tu kan. Dengan kebaikan tadi ni tuan-tuan, dia buat dapat pahala. Habis dia tak buat dapat pahala juga. Sebab kita bagi tahu dia, kita dapat pahala. Dia buat tuan-tuan, berturut-turut dia buat tuan-tuan, kita lagi dapat pahala. Kita kata Allahu Akbar. Sonok kehidupan ni tuan-tuan. Kalau kita tunjuk ke orang kebaikan, insya-Allah hidup kita sonok. Apa lagi yang kita harap? Hari ni kita tunjuk ada kebaikan, hari ni kita tunjuk kita tak baik mana pun, tapi kita tunjuk ada kebaikan. Hari ni tunjuk kebaikan, hari ni tunjuk kebaikan tuan-tuan. Ni tak, kita ni lagi tunjuk kepada kejahatan. Tuan-tuan dah tua dah, ajak kawan-kawan pergi kelab dangdut lagi. Ada tak? Ada. Dah tua dah. Umur 40 lebih dah, bukan cerita 50 ni 40 lebih. Ajak kawan-kawan pergi pub lagi tuan-tuan. Dia kata kita lepak sana lah, rest sana lah, kita rehat kat sana lah. Ajak kawan kebaikan. Hak kawan ni dah insaf dah. Hak kawan ni yang ajak tadi tu dah insaf dah. Tapi yang dia ajak tadi tu duk pergi lagi. Kita dapat apa? Buta dah. Itu nanti kuliah yang akan datang. Kita akan bincangkan berkenaan dengan hadis, menunjukkan ke atas kejahatan pula. Ni ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan kita confirm dapat pahala. Habis kejahatan ke mana? Walaupun kita dah berhenti tadi tu, walaupun kita tahu yang tadi tu maksud yang pergi ajak pasal apa? Kita ajak orang tuan-tuan, kita kata hal keadaan nak curi kereta, kita tak curi dah. Kita kata kalau bahasa dia, kita kata cuci tangan. Itu bahasa dah lah. Kita kata aku dah cuci tangan lah, aku tak buat benda-benda ni. Tapi orang tadi dah buat lagi, macam mana pula? Tuan-tuan, ni agama dia ajak kita ni tuan-tuan, jangan main-main. Sebab tu kalau tunjuk baik je lah. Jangan kita duk gaduh nak tunjuk kejahatan dan sebagainya. Kerana apa tuan-tuan, risau kehidupan kita lagu mana. Dekat akhirat tentulah, dekat dunia dia duk buat jahat lagi, dia duk binkan kepada kita. Dia duk buat jahat lagi, duk binkan kepada kita. Padahal kita jadi imam masjid dah. Kita jadi imam masjid dah. Orang tanya dia, macam mana kau boleh dapat nombor ekor ni? Kan? Kena pula tepat pula, tiap-tiap minggu mesti kena. Kan? Bodoh-bodoh 500 ni dalam tangan. Dia kata Pak Imam tu ajar Den. Bukan imam sini, imam marah saya pula mah. Pak Imam tu ajar Den. Dia kata biar betul. Kita pun tanya Pak Imam, Pak saya tak buat lah. Tu saya ngajak dia dulu. Tu silap saya. Dia duk main dapat. Kita tuan-tuan nampak. Kalau kebaikan tuan-tuan, kita tunjuk keadaan ni, Syekh ngaji kat sana, dia duk pergi ngaji. Kita dapat pahala kita. Kita dapat pahala tuan-tuan. Ni agama dia ajak kita ni tuan-tuan, dah kunci rapat. Dia ajak, dia bukan kata lepas lagu tu ajak dah lepas dah. Agama dia ajak sekali dengan kunci rapat.
Bila kunci rapat ni tuan-tuan, kita cukup cantik. Hendak mengaji, ulama mana hendak ngaji? Hendak ngaji berkenaan dengan kitab mana hendak ngaji? Hendak ngaji manfaat apa hendak ngaji? Itu kebaikan. Itu kita kata kan, hal keadaan kita kena tunjuk ke arah kebaikan. Kan? Hatta tuan-tuan kita tunjuk tadi tu atas isteri kita. Tuan-tuan, benda basic lah. Saja cerita tuan-tuan, kita tunjuk kebaikan kepada isteri kita. Isteri kita tu buat mampu tak ketahuan lah, kita tunjuk kepada bini kita yang aku nak tunjuk hang kebaikan. Bini kita tak mau ikut, lala dia ikut tuan-tuan, dapat kebaikan. Apa lagi yang kita nak tuan-tuan? Dapat seronok. Dia pula ajak kita pergi semayang. Bang, semayang bang. Kan yang abang buat dia tuan-tuan. Itu kena penampak sebiji. Habiskan dulu lah ceramah apa, cerita ramah ni. Isteri tunjuk ke arah kebaikan pada suami pula, isteri pun dapat pahala. Tuan-tuan, kita sama-sama lah tuan-tuan atas kebaikan kawan-kawan dan sebagainya. InsyaAllah kuliah akan datang nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid din, Allahumma adzina ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qawlan fa'lan wa ibadatan salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah azan. Allah